Ish, apa benda dia ni? Pelik-pelik lah dia ni. Ish, kita block lah. Macam nak block dia ni. Ish. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syarul Islam. Okey, tak apa, tenang. Kenapa nampak macam pusar sangat ni? Aku takut lah sekarang ni. Kenapa? Apa yang kau Tengok dapat? ni, account ni. Siti Maria Mariana. Siti Mariana dia cakap apa? Dia cakap nak selfie aku, tak tahu. Takut selfie. Nak minta selfie kau? Sebab apa nak minta selfie kau? Tak tahu, aku tak tahu kenapa nak selfie Dia aku. kata musim hujan ni tak sejuk ke? Alamak. Maria ni kan memang lah. Kau dah report belum kat mak kau? Dia boleh report ke ni? Report kat mak kau. Bagi tahu mak kau yang Report Mariana ni dia memang cari kau dekat Instagram. Oi, taklah. Tak baiklah kau kata benda kita macam tu. Tak, bukan apa. Mesej yang kau dapat tu ada unsur-unsur pengantunan kanak-kanak. Lah. Kalau macam tu kau pernah kena tak sebenarnya? Oh, saya besar taklah. Dulu. Tapi kalau kita yang dah besar ni kena macam tu, itu mungkin di bawah akta lain lah kan, kalau kesalahannya. Itu jadi gangguan seksual lah. Tapi kalau bawah 18 tahun ni, kita nak tahu apa kesalahan-kesalahan ataupun apa yang tindakan undang-undang kita boleh ambil. Kejap lagi kita nak bincang. Ya, selama ini ku mencari-cari teman yang sejati. Tak, sebab apa? Bila aku cakap tentang teman sejati ni, sebenarnya pengantunan kanak-kanak ni dia berlaku disebabkan ada manipulasi emosi, perbuatan terhadap kanak-kanak. Maksudnya, dia mula-mula dekat dengan kau, minta gambar, lepas tu akan berlakunya unsur-unsur seksual lepas tu. Macam Maria tadi. Tak tahulah, aku tak cakap. Tapi sebenarnya mungkin orang tu rapat sebab memang nak rapat baik dengan kita. Ada juga situasi kita kan kanak-kanak, budak-budak nampak keseorangan kan. Tapi ada juga keadaan yang mungkin dia menyimpang. Itu yang kita bincangkan. Sebab tu hari ni cerita dia di sebalik teman sejati. Kita nak korek macam mana daripada teman menjadi apa? Menjadi predator. Predator, pemangsa lah. Sebab benda-benda macam ni bukan kita tak biasa dengar. Sekarang ini, belakangan ini, pastinya kita dah tahu kes-kes yang berlaku di dalam Malaysia khususnya tentang pengantunan kanak-kanak. Jadi dalam cuit sikat jangan sentap kita akan bincangkan tentang topik di sebalik teman sejati. Kita nak gimana lepas ni, Ivan? Okey, kita nak tengok dululah pandangan orang ramai. Dia orang tahu tak sebenarnya apakah itu child grooming ataupun pengantunan kanak-kanak. Jadi jom kita saksikan Box Pop ini. Roll! Perbuatan pedofilia ni kalau kita perasan sekarang ni macam banyak terjadi dekat masyarakat kita, terutamanya untuk budak-budak sekolah lah ataupun untuk budak yang berumur sebenarnya, yang mana mungkin pelakuan ni daripada orang yang terjebak dengan macam terdedah dengan pornografi kan, mungkin dia orang kata pengaruh rakan sebaya dan sebagainya lah. Child grooming tu macam kita tak macam ada orang sentuh anak kita lah, terutamanya perempuan lah. Bagi saya tak baik lah kalau sentuh anak kan, takut macam sexual harassment lah, macam pegang-pegang semua. Kita pun dah kena ajar anak-anak kita, sebab kita ada anak perempuan. Jadi kita ajarlah yang mana yang boleh disentuh, yang mana yang tak boleh disentuh. Jadi kalau ada benda yang tak boleh disentuh, dia akan beritahu saya dan saya akan buat dan saya akan buat satu tindakan lah untuk anak saya lah. Jadi dekat luar sana pun sama. Benda ni kita kena jaga aib anak kita ni untuk supaya dia berhati-hati. Mostly I tahu sebab daripada internet, tapi benda ni pernah terjadi dekat keluarga I sendiri, which is terjadi dekat adik I lah, which is the time tu adik I kenal dia from online. So semua ni terjadi based on online lah. Untuk child grooming ni, kita memang kena sentiasa awarekan anak-anak tu daripada diorang kecil lagi. Maksudnya kita sebagai parent pun kita kena set boundaries. Ada benda yang kita sebagai parent boleh buat, ada benda yang kita sebagai parent tak boleh buat. Sebab kadang-kadang kita nampak macam, contoh kita kiss mulut anak kita, nampak benda tu macam okey, sebenarnya itu adalah one of the part of grooming. Jadi itulah, kena awarekan benda tu betul-betul lah daripada kecil. Okey, itu pandangan orang ramai berkaitan dengan apakah dia pengantunan kanak-kanak. Tapi kita nak dapatkan jugalah pandangan yang pakar. Kita hari ni, kita buat 3 tetamu dua di studio dan seorang lagi dalam talian sebenarnya. Dalam talian. Kenalkanlah. Sebab apa saya ingatkan 3 dalam poster, seorang tak datang. Tak ada. Kak Lost tak? Tapi kita nak kenalkan dulu tetamu di studio kita bersama dengan Cik Mak Nur Samin, Pegawai Psikologi Bahagian Kesejahteraan Keluarga LPPKN, dan siapa?
kita juga bersama dengan seorang peguam yang sekarang ini dah katakan dah habis PhD dah. Kita persilakan Dr. Mahmud Jumaid. Okey, dan di kita ada juga seorang tetamu di dalam talian ketika ini yang berada di Alostak tadi. Kita bersama dengan Aki Fairuz Al-Jengkawi, penulis e-book pendidikan seksualiti kanak-kanak. Assalamualaikum, selamat pagi tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, okey. Okey, kalau kita cakap pasal pengantunan ni, Cik, mungkin ada orang kurang faham. Pengantunan kanak-kanak atau child grooming ni, pengantunan tu datang daripada perkataan antun ataupun kata lain andam, bersolek, berhias, macam tu lah. Bijak. Suka menjatuhkan saya. Tapi mungkin dari segi pengantunan kanak-kanak tu sendiri, macam mana dia boleh berlaku, Cik? Okay, kita ambil yang antun tadi tu lah. Kenapa dia define tu sexual grooming tu pada antun tu kan? Sebab kadang-kadang kan orang yang muka tak berapa nak ada tu kan, tapi bila dia antun dia jadi macam elok pula muka dia kan. So, dia dapat menyembunyikan sesuatu. Dia dapat menyembunyikan sesuatu lah. Itu yang kadang-kadang sekarang dengan digital kan dia jadi flawless dan sebagainya lah. Cuma kalau tengok pengantunan kanak-kanak ni khususnya, dia bukan saja dalam konteks seksual, tetapi lebih daripada itu. Kadang-kadang ada juga dia pengantunan dari sudut pengabaian. Sebenarnya mak bapak tu nak abaikan anak-anak tu, tapi kau diam, kau cakap betul siapa. Ada juga, ada contoh antun juga. Ada juga contoh anak tu diberikan kepada penjaga, tetapi penjaga tu nak cover line, tapi dia tak jaga pun. So dia antun supaya line clear. Itu pun juga pengabaian. Ada juga dalam bentuk penderaan, dia dah dera budak tu main, tapi dia nak cover, dia antun budak tu, kau relax kan, sikat rambut dulu kan. Dia nak antun supaya dapat cover line. Dan ada juga sekarang dalam bentuk digital, kita pun tahulah online grooming dan sebagainya. Mariana tadi. Tapi tadi kalau tengok fine di SM5 dah lebih 13 tahun dah ni kan. Dia biasa berlaku kepada yang bawah 13 tahun lah kalau ikut kitab di SM5 lah. Dan macam saya beritahu tadi lah, biasa antun ni dia berlaku sebab nak cover line. Dan satu lagi pun yang bahayanya antun ni sebab dia ada 3 package yang selalu berlaku. Dia manipulasi rasa hormat, dia memanipulasi rasa takut, dan dia memanipulasi rasa bersalah. Tiga-tiga tu sebenarnya sangat bahaya sebab itu hanya boleh berlaku kalau betul-betul orang tu dah masuk dalam kitab inner circle. Sebab itu pengantunan berlaku bila mana dia nak bagi kepercayaan. Dan sebab itu kebanyakan kes pengantunan yang dalam kes PDRM, dia adalah orang yang dikenali. Dia dah masuk sebenarnya. Dia adalah bermula daripada orang yang dikenali sebab dia memang telah dikenali dan telah hadir dari sekeliling dia, dan kemudian dia memanipulasi kepercayaan itu untuk dia punya tujuan tadi tu. Dan yang kedua, satu lagi contoh bila dia dah melakukan sesuatu, sama ada penderaan fizikal, penderaan emosi ataupun seksual tadi, dia cover balik dengan buat budak tu rasa bersalah. Dia exaggeratekan kesilapan, kesalahan dia dan menyebabkan dia macam kan sebab tu kau jadi macam ni. So dia dah jadi rasa bersalah, so dia senyap. Dan kebanyakan daripada kes pengantunan ni budak tak matang. So selalu yang tak matang, dan budak-budak yang tak matang ni selalu berlaku bila mana dia blur. Dia blur, dia confuse, dan bila dia blur, bila dia confuse, pemangsa tadi tu menggunakan yang saya sebut tadi tu, rasa bersalah, takut, dan juga rasa hormat tadi tu sebagai senjata untuk dia nak go dan dia nak lock budak tu. Dan sebab itulah pengantunan ni dia kadang-kadang tak dapat lihat daripada mata kasar. Sebab tu biasa orang-orang ni dia ada trend personality lah, yang kita boleh cerita nanti lepas ni mungkin. Cuma apa nak cerita pengantunan ni selalu ialah dia berlaku kepada mereka yang berusia 13 tahun ke bawah. Dan sebab kenapa? Sebab biasa 13 tahun tu dia kalau nak besar pun dia belum berapa nak besar. Dia punya biological function tu belum berapa sempurna, dan perkembangan fizikal dia pun belum betul-betul jadi orang dewasa. Dia kanak-kanak lagi, masih lagi kanak. Dan ini yang berlaku sebagai pengantunan macam saya cakap tadi. Kenapa dia panggil pengantunan? Tapi kadang-kadang memang ada sebahagian ahli psikologi tak setuju dengan perkataan antun ni. Tetapi walaupun bagaimanapun konotasi dan perkataan tadi tu yang saya sebutkan tadi, dan biasa pengantunan ni selagi kita
tak rasa curiga, kan? Kita akan rasa percaya dengan orang tu. Selagi itu kita akan tenggelam dalam misteri tadi. Sebab itulah macam saya cakap tadi, kita kena ingat tiga keyword tadi tu. Rasa hormat, rasa bersalah dan rasa takut tadi tu. Sebab budak-budak itulah yang very powerful, dan inilah yang selalu diorang gunakan sebagai senjata untuk diorang manipulasi kanak-kanak tu. Saya dengar suara Encik Mak Nur ni macam berbisik misteri. Saya takut saya yang ketiga tu, misteri. Ya betul lah, sebab kalau kita nak bercakap tentang pengantunan ni, seperti yang dia cakapkan tadi, memang ada bentuk-bentuk yang berbeza. Ada pengabaian, peneraan, seksual. Tapi dari segi perspektif undang-undang pula, Tuan Mahmud kan, dari segi undang-undang, apakah ia pengantunan kanak-kanak dan apa di antara kes-kes yang boleh Tuan kongsikan kepada kita? Baik, dia begini Irfan. Tadi saya suka petik 3 perkara tu. Takut, hormat, bersalah. Memang ini adalah tools yang digunakan oleh sexual predator ni. Okey. Sebelum kita go for undang-undang, ada 3 kategori itu 3 level yang mana sebelum dia go to kes jenayah berat, rogol, liwat, dia akan pergi ini third degree lah. Kalau kita cancer ni dah stage 4 dah. Okey. Sebelum dia start dengan stage 1 tu, dia akan go for sexual grooming dulu. Yang penyantunan ni. So penyantunan ni sebelum kita nak bermula dengan third degree level of jenayah ni, crime ni, dia akan memula dengan amang seksual dulu. Okey, so maknanya sexual grooming, amang seksual, baru dia akan pergi kepada rogol. That's why kita awal-awal lagi apabila ada warning berkenaan dengan ada wujudnya jenayah sexual grooming atau penyantunan seksual ni, kita cepat-cepat kena tangkas betul-betul. Kita kena potong cepat-cepat relationship tu. So apa itu sexual grooming mengikut Akta Kesahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017? Sebab ini adalah satu kesalahan yang mana tak ramai orang tahu, tak ramai orang peka, tak ramai orang cakna. Even ibu bapa sendiri merasakan kesalahan jenayah ini mungkin satu perkara yang normal. Apatah lagi apabila pelaku ini merupakan orang kenalan-kenalan terdekat. Kebanyakan, untuk pengetahuan semua, yang berani melakukan amang seksual ini atau jenayah-jenayah tak ada kanak-kanak yang bawah umur ini adalah orang yang terdekat dengan kanak-kanak. Menakutkan. Itu yang menakutkan. Dia jarang, bukan nak kata tak berlaku, tapi jarang sekali orang yang melakukan ini adalah orang yang di luar radar ibu bapa ni. Dia mesti kenalan-kenalan yang terdekat. Mungkin orang kenalan dari segi kawan-kawan, sahabat-sahabat ibu bapa, keluarga, mungkin orang yang diberi amanah, contohnya guru, coach, dan ialah orang yang selalu berdamping dengan kanak-kanak tu. Kerana apa? Kerana 3 perkara yang tadi disebutkan, iaitu dia boleh ada kesempatan untuk melakukan perasaan takut, perasaan hormat, perasaan rasa bersalah. Dia ada opportunity tu. Okey, mengikut section 12 Akta Kesahan Seksual Terhadap Kanak-kanak, penyantunan ini adalah komunikasi antara pihak kanak-kanak dengan sexual predator ini, yang mana menjurus kepada kesalahan-kesalahan di bawah Seksyen 5, 6, 7, 8, 14 dan mana-mana dalam jadual di dalam Akta Kesalahan. Okey, apa itu? Secara mudahnya saya terangkan, kesalahan-kesalahan yang berbentuk amang seksual. Dia bermula sebelum go for amang seksual, dia akan bercakap dulu, berbicara dulu. Contohnya macam Maria tadi dengan Syairul tadi kan. Dia tiba-tiba, apakah hal kau begitu rotak kat gambar di time sejuk ni kan? Apa tujuan dia? Itu dah sign atau warning. Itulah muka pun dah confused dah ni. Saya pun nanti nak kena pergi kaunseling kan. So itu adalah contohnya yang paling jelas, yang mana dia ni kalau berbicara tentang penyantunan seksual ni, dia memang tak clear. Dia tak ada secara direct, dia terus bagi tahu memang kita nak buat penyantunan, tak akan ada ayat seperti itu. Dia contohnya yang mana secara halus dia akan pancing pelan-pelan seperti mana yang Puan Maria buat tadi. Itu contohnya. Okey, maksudnya dia tak direct lah. Dia akan ada langkah-langkah sekecil-kecil untuk berhubung, bercakap, berkomunikasi. Lepas tu akan diteruskan lagi sampailah kena kacau. Kesian Maria ni kan. Syairul pula muka handsome pula. Muka handsome nombor 1. Tapi macam tu kan, ada
adakah fizikal tu mempengaruhi kepada apa tu apa kita kata yang menarik minat cobaan predator ni untuk mendekati muka adik-adik ke kan? Daripada kitab yang saya baca lah di SM5 tadi tuan, dia salah satu adalah dari segi tadi itulah fizikal lah. Kadang-kadang tingkah laku comel, kerena itu juga adalah antara perkara-perkara yang menyebabkan pengantunan itu berlaku. Tidak semestinya fizikal, secara fizikal kadang-kadang bila tengok budak tu menangis comel, itu pun boleh jadi tarikan pada mereka. Sama ada secara fizikal, secara emosi dan sebagainya. Salah satu dia adalah fizikal lah, tapi selalu yang nampak ketara adalah fizikal je lah. Okey, mungkin kita boleh kongsikan juga di antara personaliti kanak-kanak yang mudah menjadi mangsa. Jadi ibu bapa perlu tahulah untuk Cakna supaya bila dapat tahu anak-anak ni mungkin ada tingkah laku begini, boleh diperbetulkan dan dielakkan. Okey. So saya menghormati kanak-kanak di bawah atau kanak-kanak. Jadi sebagai kita mendefinisikan kanak-kanak tu sebagai orang yang fragile. So nombor satu, sebelum kita pergi pada kanak-kanak tu, kita cerita pada penjaga dia. Biasa kes pengantunan ni berlaku bermula daripada akibat pengabaian. Maksud dia ibu bapa dia tu ada missing in action kat situ. Berlaku pengabaian. So macam contohlah dia nak cover, dia mungkin tak dapat beri perhatian pada anak-anak, dia tengok pakcik dia, kau tolong jaga anak aku lah. Dia tak sempat. Lepas tu dia take for granted. Satu pengabaian, satu lagi dia cuai. Cuai maksud dia kat sini ialah ibu bapa ataupun penjaga gagal mengesan tanda-tanda awal. Sebab macam saya cakap tu, kanak-kanak very fragile. Dia adalah macam saya cakap tadi, kalau dia dalam keadaan confused, dalam keadaan blur, dia tidak akan menunjukkan apa-apa tindakan. Even kalau kita tanya pun dia gagal memahami apa yang berlaku kat dia. Dan itu yang menyukarkan. Sebab itu kita kena tengok manifestasi daripada rasa tadi tu. Contoh, antara tanda-tanda ni ialah malam dia kencing. Kekerapan dia kencing malam, apa nama dia? Kalau orang Jawa panggil ngompol, tapi ini nama kencing malam lah. Contoh anak ni macam tak pernah dia kencing malam. Ini kencing malam selalu, kadang-kadang kencing malam hanya bila kalau hujan yang sejuk kan. Ini kencing malam. Lepas tu pula bila dia makan tu macam dia pegang sudu, macam meletak. Jadi manifestasi daripada perkara dia telah melalui satu perkara yang sebenarnya dia tak suka, tak mahu, cuma dia confused dan dia rasa blur. Sebab tu tanda-tanda tu ibu bapa kena perhatikan. Okey, baik. Okey, nanti kita akan sambung lagi lepas ni. Banyak lagi kita ada bincangkan. Tapi sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika lah, Syed. Seketika. Sebab tadi Encik Bar ada sebut berkenaan dengan pengabaian tu. Ada satu cerita saya nak kongsikan lepas ni yang pengalaman kita sendiri ke apa? Pengalaman. Okey, menarik ni. Tapi kejap lagi lah. Okey, baik. Mana kita kembali selepas ni. Cuit sikit, jangan sentap. Hai Syu. Sini. Duduk sini. Ni bawaan. Jangan malu ni Uncle Hafiz. Abang. Cantik anak kau Syu Ya Allah. Ya Allah, tengoklah maknya. Yalah, bapak pula Arab. Alah, mak gantoi pula. Tu bagi tahu. Mana dah kau make up okey lah. Sekarang dunia penuh persaingan, kena lawa. Kalau tak lawa, betul. Dia tinggal. Mak dah bagi tahu kat dia dah. Uncle ni bukan pandai cakap je, pandai bagi nasihat juga. So jangan risau aku pun banyak kerja ni. Mami banyak kerja. Duduk sini ni. Kena-kena dengan Uncle Hafiz ni. Mami buat kerja dulu tau. Duduk dengan dia orang. Okey, tak apa, aku jaga anak kau Syu. Jangan risau, okey. Nak penuh risau apa? Mana boleh beritahu? Kenapa tak beritahu? Lepas tu tak payah panggil uncle lah, panggil abang je. Apa kata kita main game? Cuti sekolah ni baik kita main game lah. Kita main game apa? Game ni tapi tak boleh buat bising. Nanti orang dengar, kita kena main senyap-senyap je. Okey, ni game dia. Bosan lah game ni. Oh, iya ke? Kita game lain boleh tak? Okey, kita buat game fizikal lah. Okey, Izzah. Okey, kat tangan. Sini. Sini. Lawa lah abang. Lama lah, baru tahu. Abang dah cakap lama dah. Kan? Kenapa Izzah pejam mata macam ni? Kenapa kena pejam mata? Pejam je lah. Kita ada surprise ni. Okey, pejam macam ni. Okey, saya pejam mata Belum. Pejam lagi.
Kena lama Yang buka tau. Apa kata Izzah share nombor telefon Izzah? Oh. Tak apa, Mami okey je. Mami kan kawan abang. Tak apa. Okey, boleh lah. Mami dah WhatsApp lah. Suruh jumpa dia. Nak gerak ni? Nak gerak dah. Okey dah. Kita jumpa lagi Lepas tu? Abang Hafiz tu kelakar. Abang Hafiz? Lepas tu suruh tutup mata. Kata tu untuk refreshing. Refreshing? Minta nombor phone. Minta nombor phone? Oh. Apa minta nombor phone awak? Syah, aku minta maaf Syah. Aku tak boleh tengok muka dia Syah. Dia memang sesuai jadi predator. Meremai aku rasa. Hafiz, kalau uncle tu uncle je lah Hafiz. Tak payah dia abang-abang. Main cap-cap pula. Geliu tu lah aku. Tapi cerita pasal ni tadi, ini kepercayaan mak dia bagi dekat Hafiz kan? Tapi kita nak tanya Encik Aki Fairuz juga berkenaan dengan Encik Fairuz ada satu buku yang dikeluarkan berkenaan dengan child grooming ataupun pengantunan kanak-kanak ni sendiri. Tapi mungkin kalau kita nak cakap pasal pengantunan ni, ini adalah situasi yang kita kata, saya boleh kata Stockholm Syndrome lah. Macam perasaan yang terdetik kepada yang dilahirkan daripada kanak-kanak itu kepada Hafiz tadi dalam masa yang singkat kan. Itu maksudnya dalam masa yang singkat pun boleh. Mungkin Cik Hakikat Fairuz, dalam situasi yang macam itu tadi, adakah kita perlu sedar bahawa predator ni di mana-mana saja dan ia boleh berlaku sekelip mata? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya saya memang bersetuju dengan apa yang Tuan betul, predator boleh jumpa di mana-mana lah. Saya sebut kepada ibu bapa, macam anak-anak kita sendirilah, pengetahuan berkaitan dengan seksualiti ni, mereka sebenarnya dah bermula daripada awal. Melihat kemaluan dia sendiri, menguruskan tubuh badan, bersiap selepas mereka lepas mandi. Jadi bila benda itu adalah salah satu benda yang ada pada diri, sudah tentu ia akan menimbulkan rasa ingin tahu kepada anak-anak. Jadi di mana ibu bapa ketika anak ingin sendiri dan oleh kerana tidak memposisikan diri sebagai ajar ataupun mendidik anak-anak tentang pendidikan seksualiti, maka di sinilah sexual predator ni dia meletakkan diri dia. Sebab itu saya selalu sebutkan kepada ibu bapa, kalau kita rasa malu nak bercerita, berkongsi, menjawab soalan-soalan anak tentang hal-hal seksualiti, orang luar tak malu. Siapa orang luar tu? Sexual predator. Dan memang kebanyakan kes yang saya dapat dan saya yakin Tuan Mahmud sekalipun dan juga Tuan Noh, memang kebanyakan isu-isu ni daripada laporan pada pihak PDRM sendiri adalah mereka-mereka yang dikenali oleh mangsa tu. Sebab itu kebanyakan kes yang saya jumpa di mana mereka ada akses kanak-kanak, kat situlah yang senang untuk kanak-kanak ni kena grooming ataupun kena antun. Mana? Sekolah, rumah pengasuh, okey, dan kadang-kadang di kampung sesama sepupu-sepupu, di mana lagi? Di tempat yang mana ada budak, di situlah mereka akan pergi. Sexual predator ataupun pedofile ni lah. Dan baru-baru ni, beberapa hari lepas di UK viral bila mana mereka letakkan game Roblox sebagai tempat utama golongan pedofil mencari mangsa kanak-kanak. Dan cerita tentang game online ni, budak-budak bukan hanya main game Roblox, tapi mereka juga berinteraksi dengan sesiapa sahaja di PUBG, di Legend. Dan kita kadang-kadang kita nampak pada segi pengantunan ni hanya fizikal, tapi dalam social media ni yang kadang-kadang kita terpasang, sebab ia pun creepy juga, ia pun menakutkan juga. Sebagai contoh, tadi kes Maria lah segala bahagian tadi kan. Maria lagi. Disebut Maria lagi.
connection lagi lah kan. Sebab kalau secara fizikal kita macam rasa macam takutnya bila orang tu datang lepas tu dia kata adik ni comel lah, adik ni bagus lah, abang suka lah dengan adik ni memang ada taste macam abang punya taste lah. Kita rasa macam kenapa orang besar cakap macam tu pada kanak-kanak. Tapi bila dalam social media yang lebih parah, orang dewasa ni sexual predator ni mereka boleh menyamar pada usia budak yang sama umur. Contoh, budak yang main secara online tu 12, 13 ataupun 11 tahun, mereka juga boleh buat fake account untuk menyatakan mereka pun sama umur. Dan itu yang menyebabkan kanak-kanak ni senang kena manipulasi dan mereka keliru dengan apa yang berlaku. Sebab itu saya nak sebutkan kepada mereka lah yang ada akses kepada kanak-kanak, guru di tadika, rumah-rumah pengasuh, supaya mereka ni at least faham asas berkaitan dengan akta kanak-kanak. Sebab kalau benda ni mereka pun tak faham, itu yang menyebabkan kadang-kadang ada benda yang mereka buat tu sebenarnya tak betul. Contoh, kalau kat tadika tengah hari anak-anak dimandikan beramai-ramai, ada yang terus tidak berpakaian, itu pun satu yang saya risaukan. Contoh, kalau balik kampung, sepupu-sepupu, kalau dulu kita ni memanglah kita ni tak ada akses faham tentang isu ni. Balik kampung mandi-mandi sama-sama dengan sepupu tu adalah benda yang biasa. Tapi hari ini dengan pendedahan gadget, dengan pendedahan pornografi membuatkan yang kita risau, sepupu-sepupu yang lebih besar ni mungkin ada unsur-unsur grooming kepada sepupu-sepupu yang lebih kecil. Mandi bersama, dan memang ada kes yang saya jumpa bila mana sepupu tingkatan 1 mula-mula dia grooming dengan cara apa? Ajak main game sama-sama, lepas tu kemudian apa yang dia buat? Dia ajak tengok benda-benda lucah, hinggalah bila mereka mandi bersama, perlakuan seksual itu berlaku antara kanak-kanak lelaki dengan kanak-kanak lelaki. Dan benda ni lah yang kita nak bagi tahu pada ibu ayah, tolong faham sexual grooming ni memang sangat bahaya. Macam Tuan Mahmud sebut tadi, ia permulaan sebelum berlakunya amang seksual, cabul, sebelum berlakunya jenayah berat. Dan saya satu lagi last yang terakhir saya nak sebutkan, ada kadang-kadang saya pergi ke sekolah, saya ceramah kepada guru-guru dan juga kepada para pelajar. Dalam kalangan mereka pun tak dapat bezakan sexual harassment dengan sexual grooming. Sebab mereka rasa benda itu adalah sexual harassment, sedangkan grooming ni bernampak dia melibatkan hubungan kepercayaan, dia melibatkan satu unsur keseronokan, dan macam Tuan Noh sebut tadi lah, rasa takut, rasa hormat, dan bila hormat tu melebihi daripada kewarasan akal, itu yang menyebabkan kanak-kanak memang fragile, rentan, yang kita panggil sebagai rentan, yang sangat mudah untuk dirosakkan daripada orang yang sekeliling yang mereka kenal. Aki Fairuz membuka perspektif baru sebab mungkin sebelum ni kita rasa benda tu biasa. Contohnya tipulah kalau kita kecil dulu tak pernah ada situasi mandi-mandi dengan sepupu sepapak, ini itu biasa. Mandi itu biasa, tapi macam saya sendiri ada pengalaman tu, tapi tak adalah sabar bagi aku cerita, Syai. Apa ni Fan? Syai, mandi berpakaian lah. Janganlah mandi terus sungai ramai-ramai, janganlah macam tu. Jadi sebab itulah kita nak cakap Syai ni kita nak cakap berkaitan dengan kita mungkin nampak perkara itu biasa, Tuan Mahmud, tetapi sebenarnya itu adalah perkara yang menjurus kepada pengantunan kanak-kanak. Apa di antara situasi dan dari segi undang-undang, apa yang boleh kita ambil cakap? Silakan Tuan. Saya suka untuk memetik kenyataan daripada Tuan Akhi tadi. Memang line untuk determine sama ini adalah sexual grooming atau penyentuhan seksual ni, dia sangat sukar. Even sekarang pun ada perdebatan yang sangat menarik lah antara dua grup, yang mana ada pihak kata ini normal kan, ni contohnya apa masalah dia, tu anak buah dia contoh, ataupun ini dengan kanak-kanak lain ni tak ada masalah, ini isu yang normal. Ini benda ni even saya dengan sepupu saya ke, saya dengan anak buah saya ke, saya dengan anak saya, ini satu benda yang normal. Itu tanda kasih sayang. Itu tanda kasih sayang. Apa masalah dia? No issue. Tapi orang yang cakna dengan undang-undang, orang yang prihatin dan orang yang sensitif dengan isu yang melibatkan seksual ni, dan especially kanak-kanak, kita akan nampak jelas benda ni pelik. Even saya sendiri, dengan kalau saya tanya kawan-kawan saya, akan ada perbezaan pendapat. Mereka ada dia kata normal, aku dengan anak buah aku normal. Dekat time raya memang kita memang ada kadang-kadang kita peluk, kadang-kadang kita cium. Tapi
inilah kita kena beri pendedahan yang mana ada undang-undang yang baru digubal yang mana menghalang perkara ini daripada berlaku seperti Tuan Akhi cakap tadi. Sebelum ni mungkin ianya adalah normal. Sekarang even handphone kita just one tap away, bukan one click away, one tap away. You just tulis P, cukup akan keluar berbagai gambar dan yang tidak wajar untuk dilihat oleh kanak-kanak. Dan memang dah tak ada tapis. Kita ibu bapa pun cuba sebaik mungkin untuk menghalang, tetapi ianya bukan satu perkara yang mudah. Okey, saya terangkan satu contoh yang mana ada dalam kes ini melibatkan seorang ayah kepada kanak-kanak ini, yang mana di mahkamah mensabitkan kesalahan sebanyak 34 tahun penjara kerana ayah dia ni telah merogol 3 orang anaknya di mahkamah. Mahkamah telah memutuskan apabila berlakunya hubungan yang sangat rapat sehingga ayah makan anak. Okey, apabila mengkaji dalam kes ini, adanya unsur-unsur penyantunan pada peringkat awal yang mana pada asalnya ia cuba untuk menimbulkan perasaan tadi, iaitu takut, hormat sebagai seorang ayah, takut untuk maklumkan kepada ibu, kan, dan lagi satu rasa bersalah sekiranya kalau dimaklumkan ke antara perkara ini kepada ibu mungkin mereka akan berpisah, lepasnya ayah akan dimasukkan dalam penjara. So ini memang benda yang real, yang mana apabila kanak-kanak yang berlaku dalam kes ini 3 orang anak perempuannya telah dirogol. Tapi mahkamah melihat ini sepatutnya pada peringkat awal ia patut dihalang, tapi tidak diambil sebarang tindakan, dan kemudian dia go for peringkat level kedua, yang mana memang dimaklumkan oleh kanak-kanak ini kepada ibu yang bahawa ada sentuhan di dada, sentuhan di celah kaki, dan dimaklumkan, masih tiada ambil sebarang tindakan. Dan akhirnya ianya berlaku selama beberapa bulan dan beberapa tahun, sehinggalah apabila ibu ayah tersebut ditangkap dan dibicara di mahkamah dan disabitkan. Kerana itulah ini satu perkara yang amat serius yang tidak boleh dipandang enteng. Memanglah mungkin kepada kita normal untuk anak buah, saudara untuk sepupu yang masih kecil ataupun anak sendiri normal. Tetapi ada orang di luar sana, ada orang di luar sana apabila kita exposekan kanak-kanak ni di dalam media sosial, ini yang menjadi red flag. Yang mana tidak semua orang di luar sana adalah mempunyai pemikiran yang sama seperti kita, mempunyai mental health yang sama seperti kita. Takut ianya digunakan oleh sexual predator di luar sana menjadi bahan untuk mereka melempiaskan nafsu dan menjadikan perkara ini yang lebih, mereka rasa ni normal ni, ini letak dalam media sosial tak ada masalah. Kerana itulah undang-undang sekarang kita ada dan mengambil perkara ini yang sangat serius untuk menghalang supaya benda ni tidak dinormalisasikan oleh mana-mana pihak di luar sana. Sebab tu saya dah tak post gambar dekat media sosial. Tak post dah Takut. Saya kena kacau oleh? Dikacau oleh tadi. Tapi banyak lagi yang kita nak bincangkan soal sexual grooming atau pengantunan kanak-kanak ni. Tapi kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Cuit Sikit. Jangan sentap. Bagi saya sendirilah kebiasaannya kami akan pastikan anak-anak ini apabila bergerak, mereka akan bergerak secara berkumpulan, elakkan daripada bercakap dengan orang-orang yang tidak dikenali, sekiranya ada individu-individu yang mencurigakan, untuk mereka sentiasa cakap dengan orang yang lebih tua, cikgu-cikgu ke ibu bapa, cakap cepat-cepat, jangan takut. Kadang-kadang anak-anak ni bila benda itu dia tak biasa, dia suka senyap-senyap kan, dia diam je. Jadi kita selalu menggalakkan mereka untuk sentiasa berkomunikasi dan beritahu sekiranya ada perkara-perkara yang menakutkan untuk mereka.
Baik, kembali bersama kami dalam Cuit Sikit Jangan Sentap. Syai, nak tahu juga perbezaan sama ada ini sebagai satu bentuk gurauan ataupun memang satu bentuk pengantunan kanak-kanak. Nak tanya orang ramai ketika ni. Okey, jom kita saksikan. Satunya Actually kita kena educate kita punya children dulu lah, yang mana good touch, yang mana bad touch dulu. So kita, baru dia orang akan dapat faham lah. So macam tempat-tempat yang kita tak patut yang touch, kita kena bagi tahu dekat rumah. Kita kena ajar mereka dululah. So baru dia orang boleh dapat tahu. So itu learning daripada proses lah, learning daripada sejak kecil lah. So itu lagi baik. Dia dekat dengan budak tu, dia tunjuk macam dia interested dengan budak. Rasanya bila dia dekat, dia macam pegang, cara pegang pun dah lain dah. Dia pegang ke tempat-tempat yang tak sepatutnya dipegang. Contoh bibir, dia pegang macam ni pun grab lain macam kan. Kita dapat tahu macam mana kan. Macam tu lah. Saya macam karakter lelaki tu kot, someone yang ada macam dia ada satu person yang suka akan kebudak-budakan, tapi terlalu obses tu pelik lah. Cara-cara nak mengenal pasti child grooming ni, perbuatan tu dia kena pelik. Kita yes betul, kita orang dewasa, kadang-kadang kita suka budak-budak, tapi cara kita menyukai dan kita menyentuh budak-budak tu berbeza. Macam contoh, kita tahu ada bahagian-bahagian yang boleh kita sentuh macam kepala, ada bahagian-bahagian yang kita tak boleh sentuh macam bibir, bahagian-bahagian private part, benda-benda macam itulah. Jadi itulah dia perbezaan antara kita tengok sama ada sentuhan kita tu betul ataupun tak betul, dan itulah cara untuk kita membezakan sama ada itu adalah child grooming ataupun bukan. Sebenarnya hari-hari kita kena, sebelum children pergi sekolah ke ataupun lepas balik ke, kita selalu kena check badan dia orang. Ada apa-apa tanda tak, ataupun ada sekolah berlaku apa-apa, kita kena every single time we need to notify our children. Syai, aku lega bila tengok yang ramai sebenarnya rakyat Malaysia yang faham tentang konteks child grooming. Alhamdulillah lah. Dia faham tau, tapi yang kita bimbang sekarang, mungkin kefahaman tu bila terjemahkan kepada bentuk media sosial, dia tengok oh ini salah, ni salah. Tapi bila berlaku dekat kawasan sekeliling, kak adik, anak saudara, dia macam okey biasa kot, sampai dah jadi baru dia faham apakah itu sebenarnya. Mereka keliru sebenarnya. Jadi kita nak tahu sebenarnya, Irfan, mana limit yang perlu kita tahu untuk kita cakap stop, ini dah lebih. Jadi kita nak tanya kepada mungkin Tuan Mano, apa antara limitasi ataupun kita kata stop untuk buat perkara-perkara sexual harassment ataupun grooming itu sendiri? Okay. Saya nak sentuh sikit lah macam respon daripada pendengar tadi kan. Dia kalau benda tu terus terang, direct, jelas terang, lagi nyata izhar, senang. Tapi pengantunan tu sendiri, dia bukannya benda yang macam tu. Dia ada tersembunyi. Dan dia menyembunyikan sesuatu. Dia ada cover line, dia menyembunyikan niat dia. Dan sebenarnya kalau tengok di SM5, macam mana kita nak mengenali ciri-ciri orang yang memerlukan pedophile ni, kita kena tengok tindakan dia. Betul tadi lah, tindakan dia. Dan dia tindakan itu pula, dia bukan terus terang. Sebab itu dia masuk sebagai orang dihormati. Dia bawa muka penampilan sebagai orang yang contoh, macam kita tahulah, bila tengok ni dengan muka jernih, so memang bagus ni orang ni, boleh cakap sopan santun, lembut dia lain macam dan sebagainya. Dan satu lagi, kadang-kadang kita tengok macam ni lah, saya ambil satu spek yang dia sebenarnya dia nak memperincikan tu panjang cerita dia, saya mudahkan macam ni lah. Kalau kita tengok seseorang tu, dia punya baik tu lain macam. Lain macam tu macam mana tuan? Dia macam ni lah, dalam psikologi ni dia ada garis dikatakan sebagai ekstrim 4%. Maksud ekstrim 4% ni ialah dia punya baik tu macam dia macam malaikat. Sebab kita ni manusia tau, bukan malaikat. Kita ada perasaan, yalah, berbagai perasaan. So bila dia buat sesuatu macam baik, macam tak penarah, macam baik sangat, lepas tu pemurah sangat kan. Lepas tu kita tengok tak ada motif pun dia nak buat macam tu. Kat situ kita nampak ada sesuatu. Sebab manusia ni buat sesuatu mesti ada sebab. Satu. Yang kedua pula, kalau kita tengok kekerapan ni, contoh kalau macam jiran sebelah kita, anak kita mandi pukul 9, setiap kali pukul 9 dia hantar sarapan, contoh. Lepas hantar sarapan dia kata belum mandi lagi ke? Tak apa, boleh saya mandikan. Dan kita tak offer pun, kita tak suruh pun. Kenapa baik sangat ni kan? Lepas tu dia timing pun dia tahu, dia nampak dia hantar sarapan tadi, dia nak cover yang dia datang situ, dia nak hantar sarapan, tapi sebenarnya dia nak tengok anak kita. Dan kalau tengok anak kita tak apa, dia nak buat macam makin rapat dengan sentuhan dan jiran, dan dia datang dia bawa. Sebab tu pengantunan ni dia mesti dia buat sesuatu yang ada
dilindungi di sebalik-sebalik tu. Sebab tu dia bukan benda yang simple tengok muka alis panjang bercantum sikit ni confirm. Tak, dia bukan macam tu. Dia daripada tindakan, dan kita boleh jejak tindakan itu berdasarkan trend. Trend dia biasa kalau buat macam ni dia jadi macam ni. Sebab tu kalau kita tengok antara trend-trend pemangsa tu ialah dia mendekati kanak-kanak tu cara halus. Dia bukan terus-terus raba. Yang tu lain. Pengantunan dia kalau kita tengok dia ada macam graf tau. Dia bina hubungan lah. Dia bina hubungan. Dan hubungan tadi saya kata bila orang tu dah selesa, dah ada rasa sayang, dah rasa hormat, cukup syarat yang saya sebut tadi tu, dan itu adalah satu line ataupun green light untuk dia go deep. Dia go at next step lah. Sebab tu kalau kita tengok tadi, yang satu lagi saya nak highlight kat sini lah, kita jangan harapkan sangat anak kita bagi tahu. Sebab macam saya cakap tadi, dia berada dalam fasa confuse dan keliru. Orang yang confuse dan keliru ni macam kita sendirilah. Kita dewasa tau. Kalau kita confuse dan keliru, cuba kita disuruh terangkan benda tu yang kita dah lalu, tapi kita confuse pun macam mana nak cakap ya? Macam mana nak terang? Sebab kita confuse. Apatah lagi kanak-kanak yang kurang pengalaman tadi. Sebab itu kanak-kanak kita boleh kena bantu juga macam ibu bapa, boleh suruh dia lukis ke, boleh tulis ke. Sebab kanak-kanak dia adalah seorang yang jujur, tetapi dia perlukan platform untuk memanifestasikan ataupun menyalurkan, ekspres dia punya perasaan, ekspres apa yang ada kat dalam ni. Sebab itu macam anak-anak kadang-kadang kita bagi dia macam berlaku, kita bagi dia mainan. Tengok apa selalu mainan yang dibawa oleh pengasuh. Contoh ni pengasuh selalu buat apa? Sebab dia nak cerita susah, dia kekurangan tata bahasa. Dia boleh tunjukkan yang tu. Sebab itu kadang-kadang kita sebagai ibu bapa kita kena rasa cemburu sikit. Jangan pula kita macam saya cakap, jangan kita abaikan bila tengok ada orang jaga, selamat aku. Terus percaya. Dan kita pula cuai, tak ambil tengok, tak cemburu langsung. Sebab tu macam saya cakap tadi, saya lebih fokus pada penjaga dia tadi berbanding dengan anak. Dan anak-anak tu macam saya cakap tadi, saya ada jumpa klien dan anak-anak klien saya mangsa kepada pedofilia suatu masa dahulu, dan sekarang menjadi pemangsa. Dia macam tukar, macam kita lari pattern tu lepas kat dia pula. Itu yang kita bimbang nanti. Dan sebab itulah kita kalau boleh kita kesan, kita perhatikan anak kita, kita dengar apa anak kita cakap, lepas tu kita analisa, baru kita intervene. Baik. Jadi kita tak naklah sebenarnya berlaku rantaian pedofilia yang berlaku berleluasa. Kita nak tanyakan pula kepada Tuan Aki Fairuz untuk kita fahami tentang bahagian-bahagian tubuh badan yang tidak boleh disentuh. Sebab Tuan Aki Fairuz ni dia ada satu e-book berkaitan dengan pendidikan seksualiti, pendidikan seksual kanak-kanak. Jadi kita dapatkan Tuan sedikit gambaran berkaitan dengan apakah bahagian yang tidak boleh disentuh di kanak-kanak. Silakan. Baik, sebenarnya kalau daripada segi pendidikan anak-anak sebenarnya, kita sebenarnya seringkali merasakan anak-anak ni yang perlu didik adalah guru di sekolah lah ataupun ustaz-ustazah. Sebab itu dalam isu pendidikan seksualiti, kebanyakan ibu bapa dia tidak bersedia untuk bercerita pada anak-anak. Sebelum saya nak cerita tentang apa dia berkaitan dengan tubuh badan, yang boleh, yang tidak, saya nak sebut dulu dalam silibus KPM sendiri, mereka memang ada meletakkan tentang sentuhan selamat, sentuhan tak selamat, anggota badan yang tidak boleh disentuh, bermula anak-anak ini daripada darjah 1 dalam subjek pendidikan kesihatan. Maksudnya anak-anak ini dah didik daripada awal. Namun apa yang anak belajar itu tidak mencukupi untuk dia melalui zaman yang sangat mencabar ini. Dan saya selalu tekankan kepada ibu bapa, bila mana kita nak mengajar anak-anak tentang apa anggota badan yang tak boleh disentuh, anak-anak perlu tahu juga kenapa ia tidak boleh disentuh. Ada 5 anggota badan yang utama yang kita panggil sebagai private part. Sebab orang banyak sebut private part, dia nampak adalah kemaluan. Tapi sebenarnya dia adalah berkaitan dengan mulut, juga bahagian dada, punggung, peha dan celah-celah itu, dan kemaluan dan kawasan sekitar. Dan ini yang kadang-kadang orang tak rasa itu adalah satu bentuk gangguan seksual ataupun grooming, bila mana sentuhan itu menyentuh pada peha sebab dia rasa tak sentuh pada kemaluan, ataupun bila mana menyentuh pada dada, sedangkan mereka ingatkan private part itu hanya menjurus kepada kemaluan semata-mata. Tapi saya suka seperti mana interview dengan kita punya rakyat Malaysia tadi, saya bersyukur sebab ramai yang faham isu ni. Cik Azman tadi saya nampakkan ada beberapa orang yang lain bagus, dia menyebut bila mana sentuhan itu kalau dia nampak pelik dia, itu something wrong. Selain daripada sentuhan tak selamat, kita panggil sebagai bad touch,
menyentuh 5 anggota tadi. Ada juga sentuhan yang lain yang menimbulkan ketidakselesaan. Dia langsung tak sentuh pada private part, tapi dia datang dengan cara yang agak menakutkan. Sebagai contoh, bahu bukan private part, tapi disentuh dan digosok-gosok. Tak ada contoh. Saya pegang diri saya sendiri lah kat sekarang ni. Kalau kat studio saya boleh sentuh host. Ayo, takut lah. Cuba. Pengantunan. Kan? Atau sebagai contoh, saya pernah dapat satu kes pelajar yang mana guru dengan pelajar. Pelajar ni dia ketika duduk di meja, cikgu pun tu datang. Cikgu lelaki, pelajar lelaki letak tangan macam ni dan dia gosok-gosok macam ni. Dan awak dah siap ke kerja, cikgu tengok macam ada tak siap lagi. Nampak tak? Sampai tahap bila mana sentuhan ni dia melibatkan anggota badan lain selain daripada private part tadi, mereka pun akan confuse, ini boleh tak boleh. Apatah lagi mereka adalah kanak-kanak yang berusia 13 tahun ke bawah. Namun yang saya lebih risau bila mana perkara-perkara seperti ini, sentuhan, raba ke, sentuh ni dia berlaku pada budak 13 tahun ke atas. Sebab mereka ni dalam fasa akil balik. Ketertarikan seksual mereka tu terlalu membuat-buat. Membuatkan mereka ni bukan sekadar kena grooming, dia rasa takut, tapi dia rasa seronok. Ini masalahnya. Tambah-tambah mereka duduk di asrama, senior, junior, abang angkat, adik angkat, warden asrama dengan dia punya pelajar yang dijaga kat situ. Termasuklah yang, ini sorry to say, tapi kes-kes macam ni juga berlaku dalam institusi keagamaan. Ini yang saya lebih sedihkan lah. Bila mana ada tenaga pengajarnya, dan mereka ni sangat dipercayai, dan hujung kepada hubungan yang mereka lakukan membuatkan kanak-kanak ni confused. Dia tahu benda itu salah bila dia dah belajar kat sekolah, tapi rasa sayang. Inilah betapa ampuhnya pengantunan seksual sampai kanak-kanak ni pun tak tahu nak faham perasaan dia. Aku tak suka benda ni, tapi dia teringat untuk buat. Sebab itu macam Tuan Makno sebut tadi, akhirnya ada yang kena grooming pada awal hingga dia memangsakan pada orang lain. Ini yang kita sangat risaukan. Sebab itu ibu ayah bila mana nak mendidik anak daripada awal, please ingatkan pada anak bermula daripada ajar masa kecil lagi. Masa siapkan mereka 2 tahun 3 tahun mandi, sebut ini anggota badan kan. Sekarang ni ayah boleh sentuh, ibu boleh sentuh, tapi suatu hari tak boleh dah, kakak kena uruskan diri sendiri, abang uruskan diri sendiri kan. Kalau ada orang sentuh, jerit kuat-kuat, lari dan bagi tahu seseorang. Dan benda ini adalah proses pengulangan lagi dan lagi. Itu sedikit tentang pengenalan tentang sentuhan selamat tak selamat. Ya, baik. Itu sebenarnya daripada sentuhan membekas kepada satu habit yang mungkin tidak sihat, membawa kepada satu ciri-ciri ataupun karakter yang ditakuti sebenarnya, membawa kepada pass baton tadi itu. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Aki Fairuz Al-Jengkawi, penulis e-book pendidikan seksualiti kanak-kanak, kerana bersama kita secara maya. Kita nak berehat seketika dulu. Betul. Sebab kita akan dapatkan perkongsian Bersyai berkaitan dengan ceritanya. Lupa dah. Saya lupa saja. Jadi jom kita berehat seketika. Secara eksklusifnya pada hari ini Syara Islam Basmullah. Jadi nak tahu apa tadi. Dia dah out of run ni. Tapi saya ringkas lah. Ada seorang kenalan kawan rapat lah lebih kurang. Dia sebenarnya kawan rapat bukan aku. Oh, kawan rapat. Okey. Dia mak ayah bercerai dan mak ni duduk dengan adik. Adik mak ni lah. Jadi bila nak jadikan dan nak dipendekkan cerita, adik mak dia ni sexual grooming, pengantunan kanak-kanak, mengantun kawan saya tadi tu. Bila bila tak tahan lebih 3 tahun sebelum tamat belajar SPM, kawan saya ni dia, saya nak cakap dia mengadu dekat mak dia, tapi mak dia salahkan dia. Cerita dia macam tu. Bila mak dia salahkan dia, dia pun tak tahu nak pergi ke mana, dan akhirnya berserah diri. Situasi ni pendapat Tok Mahmud macam mana? Adakah dari segi apa saluran yang betul? Mungkin dah hilang tempat kepercayaan sebab pengantun ni dia sebenarnya mengisi kekosongan ruangan golongan rentan. Jadi Tuan macam mana? Okey, dia macam ni tau. Macam Tuan Makno cerita tadi, macam you cerita, dia goes back to the basic kan. Macam kita ni manusia, kalau kita dengar cerita, contohnya macam Tuan Makno tadi, benda tu macam luar biasa, macam malaikat dia punya perwatakan dia kan. Macam saya percaya yang tadi yang kawan you ni pun, dia pun orang tu sebelum dia nak go to the next stage, dia nak buat amal seksual ke apa,
sebelum dia berserah diri tu, of course orang ni dia akan menjadi macam malaikat. Dia macam contohnya belikan hadiah, provider apa yang mak tak boleh beli, dia boleh beli. Even saya sendiri pun pernah ada orang cerita kan, saya duduk dekat asrama tu, orang tu datang siap bagi tahu lagi, okey, yang ni nanti you punya katil ni nanti saya nak tukarkan untuk awak. Dia nak tukarkan katil member saya tu. Nasib member. Tapi bukan saya. Pengakuan ni. Dia kata katil lah, ni tempat ni nanti saya akan buat wallpaper, tempat you ni saya nak letak TV. Macam power gila brother. Tak lama lepas tu kawan saya advise kawan saya untuk jauhkan diri. Kita jauhkan diri and kita maklumlah dekat warden, bagi tahu dia ni pelik. Tak lama lepas tu kita dapat maklumkan dia kena tangkap sebab dia ada kes melibatkan kanak-kanak. Dan dia ni pun bukan orang Malaysia. Dia bukan orang Malaysia, dia orang Arab macam tu lah. Tu yang kita orang pula selalu jumpa dia dekat masjid. Dia ni orang Arab, memang petah betul bercakap apa semualah. So macam you punya kes, kawan you punya kes. Kawan you punya kes ni tadi. So this is the problem. Inilah masalah yang terbesar yang dihadapi apabila kita pihak berkuasa ni cuba mencari jalan untuk menyelamatkan kanak-kanak ni. Kerana first layer of defense tu gagal untuk nak menyelamatkan kanak-kanak ni. Apabila first layer of defense tu dah cuai, negligent, kanak-kanak ni dia rasa kalau mak aku sendiri tak percayakan aku, macam mana kita nak maklumkan dekat pihak polis, macam mana kita nak maklumkan JKM, orang yang paling rapat dengan saya sendiri pun tak percaya. So dia tak rasa trust. Dan orang tu pula, of course mak dia ni akan confront si pelaku ni. Pelaku ni akan dengar, dia kata tak adalah aku buat macam, takkanlah saya nak buat dekat anak awak. Dan dia akan cakap, engkau bagi tahu kat mak engkau engkau ni tengok mak engkau sendiri tak percaya dengan engkau sekarang ni. So jangan, benda tu normal. Dia akan bagi tahu kat budak tu pula, benda ni normal, tak ada apa, memang abang memang sayang dekat awak. Itu normal. Tu they go for next stage, second stage, third stage. So apa yang kita boleh buat adalah mak tu kena mainkan peranan yang penting, ada peranan yang penting, dan dia kena educate kanak-kanak tu, no matter what happen, I'm here. Dan bawa kanak-kanak tu untuk dapatkan khidmat kaunseling, dapatkan get help daripada pihak PDRM. Sekiranya mereka cuai dah ganggal untuk mengambil tindakan, jelas saya ingin terangkan you all, bawah Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak, pihak yang telah dimaklumkan oleh kanak-kanak tentang adanya kesalahan seksual, anda boleh dikenakan tindakan dan boleh disabitkan kesalahan di bawah Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak. Baik. Mungkin banyak lagi yang kita nak bincangkan. Tapi kita boleh part 2 pula lepas ni. Part 2 pula. Sebab ini bahagian undang-undang kita sudah jelas, dan alhamdulillah mungkin kepada penonton di luar sana, kita nak mengajak kepada semua untuk terus mengikuti kami di Cuit Sikit Jangan Sentap. Dan terima kasih nak ucapkan kepada tamu kita Encik Mano juga Encik Mahmud kerana sudi bersama kita berkongsi berkenaan dengan pengantunan kanak-kanak. Mungkin daripada Cuit Sikit Jangan Sentap hari ini boleh menoktahkan segala gejala-gejala ataupun perkara-perkara yang berlaku di dalam negara, dan juga elakkan terus. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Saya Faizal bin Nasution. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi. Bye. Biarkan kasih bertemu, tak pernah ada yang berpaling, cinta